breakout. Sini pun breakout. Sini dia sentuh, dia turun. Jadi resistant. So aku target dia breakout, sentuh dia naik lah. And then betul. Bila aku buy dekat kawasan sini, dia fly. Tapi adakah aku entry terus di time frame H4? Tak. Aku tak entry terus dekat H4 bila price sampai ni. Nampak tak kat sini? Dia naik, dia turun. Ni resistant. Dia naik, dia breakout. Sini support. Okay, kat sini aku nak rungkai sebenarnya. Apa yang kau kena tengok? Apa yang kau kena tengok kat sini sebenarnya pemahaman dia. Dekat satu lagi tu tak ada pemahaman apa lagi. Kalau dekat H4 tu kau nak tengok apa, kau takkan nampak pun. Okay, so ni. Ini adalah apa yang terjadi. Okay, dekat kawasan sini ni kau tengok. Okay, ni adalah benda yang terjadi kat kawasan sini. Aku nak tunjuk kat kau. Apa yang dia sedang buat. Okay, sekarang kalau kau pergi time frame lebih kecil. Kalau kau pergi time frame lebih kecil, kau kena faham jalan cerita dia bang. Okay, jalan cerita dia, apa yang dia nak sampaikan, kau kena faham. Yang pertama sekali, kau kena tengok di kawasan sini. Okay, di kawasan sini. Sebab apa aku buat kat kawasan sini? Sebab, okay, sebab kat sini adanya satu fail pattern. Okay, yang ni aku tak ajar lagi lah. Tapi aku akan explain dulu. Tak ada masalah. Okay, aku akan tandakan beberapa tempat untuk kau mengerti dan untuk kau memahami apa yang aku ajar selama ni. Okay, yang mana satu lagi ni? Alright, sini satu. Okay. So dalam kes ni, kalau kau tengok kat sini bang. Okay, kalau kau tengok kat sini. Harga kat sini, dia naik, and then dia turun. And then dia naik, and then dia turun. So aku akan cakap sini adalah sebagai double top. Sini sebagai double top. And then kat sini, dia breakout. Dia tak respect double top aku ni. Sepatutnya kat sini dia sell. Tapi dia tak respect. Dia tak respect. Tengok dia buat apa. Dia turun. And then dia naik. Dia membuat satu support di time frame lebih kecil. Kat sini pun dia turun. Dia naik. Support. Dia turun. Dia naik. Dia breakout. Dia retest. Nampak tak ni? Ni. Support. Support. Breakout. Become resistant. Breakout sekali lagi. Ni yang kecil ni. Kalau kau tengok kat sini yang kecil ni. Menjadi support. Okay, tapi macam mana kau nak tahu kau nak hold? Contoh kau ada entry kat sini satu, kat support ni satu. Macam mana kau nak tahu kau boleh hold? Kau tengok kat sini ada penghalang utama dia. Ini adalah resistant. Okay, ini adalah resistant, resistant, resistant. Bila kawasan ni breakout, barulah kau tahu yang position satu kau, position dua kau. Bila dia dah breakout macam ni, kau boleh set SL dekat position kedua. Ataupun kau boleh set BE ataupun kau boleh kutip. Tapi dalam kes ni dia high volatile lah, dia gerak laju lah untuk gold. Okay, dia gerak laju. So bila dia dah berlaku penurunan yang laju macam ni, okay, aku nak explain. Bila dia dah berlaku penurunan yang laju macam ni, kau kena tunggu dulu. Sebab apa tau? Sebab kalau untuk gold ni, dia bila ada pergerakan yang laju, dia sama ada naik ataupun turun, dia mesti akan membuat reaction yang laju juga. Tapi dia ada certain point dia akan membuat sideway dulu. Contoh macam ni. Contoh macam ni. Okay, contoh macam ni kau tengok kat sini. Dia turun, laju. Dia buat sideway dulu, baru dia turun laju. Dia buat sideway dulu, dia breakout retest, baru dia turun laju. Dia buat sideway dulu, baru dia turun laju. Macam ni, naik, dia buat sideway, naik laju. Ni turun laju. Kat sini aku target, dia akan membuat sideway dulu. Okay, aku tak kisahlah dia nak buat sideway macam mana kat sini ni. Yang aku tahu dia kena buat sideway dulu. Maybe mungkin kalau kau tengok kat sini, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Kat sini dia naik, turun, naik, turun, naik. Okay, kat kawasan sini ni, maybe aku target dia akan buat sideway. Dia turun kat sini ke, dia akan buat sideway macam ni, dia break retest. Sini aku masuk. Lepas tu break retest kat sini pun, aku menunggu juga. SL akan ada bawah ni. Okay, kalau kau nak tunggu SL boleh ada bawah tu. Ini untuk gold. Faham tak untuk gold? Macam mana kau nak entry gold? Okay, dapat buy close awal. Okay, tak apa, tak ada masalah. Asalkan kau dapat buy. Weh, dah 239 orang. So, korang faham tak setakat ni? Aku nak tengok malam ni gold pair favorite aku. Pair favorite aku
Gold, GU, EJ, GJ, EU. Itu pair favorite aku. Gold, GJ, GU, EJ, EU. Itu pair favorite aku. 5 pair yang aku minat. Alright, tapi pair lain pun aku masuk gak. Mat, Man U nak kena malam ni. Ada game MU malam ni? Malam ni ada game MU ke? Cikgu ajar faham hari Isnin terus blur. Oi, kau kena tengok video yang aku rekod. Baru kau boleh ingat. Kau kena buat mapping sambil kau tu. Oh, MU lawan Liverpool. Oi, adjust link ada tak link? Aku nak tengok ah. Faham Mat, terima kasih. Okey. Sekarang kita akan pergi pair seterusnya. Okey, kita pergi pair yang seterusnya iaitu pair GJ. GJ, pair GJ bang, pair GJ. Alright. Untuk pair GJ ni bang. Untuk pair GJ ni, okay, for example untuk pair GJ ni, apa yang aku nampak adalah ni dia tak tunjuk banyak sangat. Dia tak tunjuk banyak sangat. Okay. Untuk pair GJ, bagi aku dia sedang membuat retracement. Okay, kalau kau tengok kat sini, dia naik. Kau kena ingat, setiap market yang naik pacak macam ni, dia mesti akan membuat retracement. Kau kena ingat benda ni. Benda ni memang kau kena ingat. Aku pun tak boleh ajar. Okay. Kalau kau tengok kat sini. Okay. Kalau kau tengok kat sini. Okay. Kalau kau ambil lah satu trend line ke kat kawasan ni kan. Kau ambil satu trend line kawasan ni. Kau pacakkan dia macam ni. Alright. Okay. Kau pacakkan dia macam ni. So, tempat breakout dia adalah di sini. Tempat breakout dia. Dekat base ni tempat breakout dia. Okay. Tapi ni agak jauh. Agak jauh. Dalam 400 pip lagi agak jauh. Jadi, dekat mana tempat-tempat perhentian yang mungkin dia akan datang dulu sebelum dia sampai kotak kelabu aku kat bawah ni. Yang pertamanya kau kena faham konsep SNR. Okay, yang pertama kau kena faham konsep-konsep SNR. Okay, first kau tengok kat sini. Tengok betul-betul aku nak ajar kau sekali je. Dia naik, dia turun. 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 Perhatikan apa kau nak buat. Perhatikan sebab benda ni adalah penting. Okay, benda ni penting. Kau kena perhatikan apa aku buat. Yang pertamanya di sini. Okay, yang pertamanya di kawasan sini. Yang kedua kat kawasan sini. Yang ketiga kat sini. Okay. Ingat, ini adalah 3 tempat yang dia akan singgah. 3 tempat yang dia akan singgah sebelum dia sampai base bawah ni. Sebelum dia sampai base bawah ni. Okay. Sekarang ni aku nak bagi tahu kau. Kita tak boleh tahu dia nak pergi mana. Faham tak? Tapi kita boleh tahu mana zon-zon yang dia akan pergi. Kalau dia turun, dia pergi sini. Kalau dia naik, dia pergi sini. Bila dia sampai zone retracement, apa dia buat baru kita boleh entry. Itu sebab aku selalu cakap tunggu dulu chart pattern. Contoh, aku boleh bagi contoh. Bila harga sampai sini, lepas tu kau tengok harga buat sideway lama, breakout macam ni. Buat reversal pattern. Kau boleh masuk buy kat kawasan sini. SL kau bawah ni. And target dia akan buat new resistance. Bila dah buat new resistance, bila dia retrace macam ni, kau tunggu je lah breakout retest. Kau masuk lagi kat sini. Tapi dengan syarat dia buat reversal pattern dulu. Tak ada reversal pattern, tak ada new breakout, kau jangan masuk. Dan ada certain time juga dia boleh jadi macam ni bang. Ada certain situation dia boleh jadi macam ni. Contoh ni dia dah buat double bottom kan, nak reverse. Lepas tu dia buat retest, dia naik sikit, pump dia break. Macam ni pun ada juga. Sebab tu aku cakap, forex ni probability, dia kebarangkalian. Kalau orang claim, tak tembus lah, apalah. Kadang-kadang tembus, lepas tu cakap market bukan kita punya. Apa kebangang macam tu? Kita kena cakap, forex is about probability. Sebab utama kita analisa adalah
untuk mencari kebarangkalian tertinggi untuk kita betul dalam trade tersebut dan untuk membuatkan kebarangkalian untuk kita rugi itu rendah. Itu sahaja fungsi analisa. Dia nak naik atas ke, dia nak pergi bawah ke, itu hal dia. Yang kita tahu, kalau dia lari daripada analisa kita, kita cut loss. Kalau dia betul dengan analisa kita, kita layer. Faham? Okay, ada juga situasi dia jadi macam ni. Faham? Jadi, dalam setiap analisa tu, apa yang paling penting kau kena buat adalah kira risiko. Contoh kalau kau kira, oh daripada jarak sini ke atas ni jarak dia 20 pip. Jarak dia 20 pip. Okey, 20 pip. Aku nak rugi $100 lah untuk 20 pip ni. $100 aku memang dah set nak rugi. Berapa aku boleh masuk dengan zone 20 pip supaya kalau dia floating 20 pip aku rugi $100. Berapa? Jadi kau boleh masuk lot 0.50, 50 sen. Kalau dia floating 10 pip kau dah loss $50. Kalau dia floating 20 pip kau dah loss $100. Jadi macam itulah cara kau kira lot sizing. Bermula dengan berapa size zone, berapa kau nak rugi, dari situlah terhasilnya lot sizing. Baru kau boleh tentukan lot sizing. Ada orang, dia masuk dulu lot, masuk dululah sell ke buy ke, lepas tu baru aku kira berapa aku nak loss. Tak, itu silap. Bermulanya keluarnya lot sizing ni adalah daripada kiraan zone kepada kiraan berapa risk yang kita sanggup hadap, barulah terhasilnya lot sizing. Faham? Kau faham tak cara aku cerita tentang lot sizing? Cuba kau bercakap sikit dengan aku supaya apa? Supaya aku boleh faham yang korang ni faham ke tak. Maaf mencelah, nak tanya, kenapa ada sifu-sifu cakap resistant kena break sell dekat support tapi supportnya ke atas bukan RBS? Macam mana? Sekejap aku cuba faham. Maaf mencelah, nak tanya, kenapa ada sifu-sifu cakap resistant kena break sell dekat support tapi supportnya ke atas bukan RBS? Oh, maksud kau macam ni. Maksud kau ni dia kena break structure dulu macam tu. Saya pakai calculator je Mat FX book, forex calculator, position size. Yes, betul. Pakai calculator pun bagus. Benda tu lagi bagus lah. Resistant kena break, buy dekat support. Benda tu sama je bang. Benda tu sama je. Contoh kan, yang dia cakap resistant kena break, buy dekat support tu, benda tu market structure juga. Contoh aku lukis kat kau. Aku lukis. Sekejap. Bagi aku lukis sekejap. Okay, benda tu sama je. Okay, dia nak cakap macam ni. Dia nak cakap, okay, ni naik, turun kan. Ni resistant. Okay, ni resistant. Lepas tu, dia kena break dulu resistant. Dia kena break dulu resistant. And then, diorang akan buy dekat support. Diorang akan buy dekat support kat sini. Kat sini, diorang akan buy kat sini. Betul? Betul ke tak betul apa yang aku cuba sampaikan ni bang? Betul ke tak betul apa yang aku cuba bagi tahu ni? Betul tak? Betul? Okay. Dia macam ni. Yang dia bagi tahu tu, okay. Yang dia bagi tahu tu, dia nak cakapnya kena break structure dulu. Macam aku bagi tahu lah, kena break structure dulu. Tapi kalau kau tunggu dekat support je bang, pernah tak kau terlepas entry disebabkan kau tunggu dekat support je? Mesti ada yang terlepas punya entry kalau kau tunggu je kat support. Kadang-kadang dia ambil RBS, kadang-kadang dia ambil SBR, kadang-kadang dia ambil kat support. Betul ke tak betul? Betul kan? Jadi sebab itulah aku ajar chart pattern. Sebab tu aku ajar chart pattern. Sebab chart pattern ni adalah confirmation. Contoh, aku bagi satu contoh kat kau. Aku lukis satu contoh kat kau. Okay. Sebab tu aku ajar chart pattern. Kau tengok sini. Dia naik. Dia turun. Ni resistant. And then dia naik. Dia break resistant ni. Okay. So sini breakout. Bila harga retrace balik sampai di dalam zone breakout ni tadi. Okay. Contoh breakout ni daily lah. Breakout ni daily. Daily breakout. Kau pergilah dekat H4 ke, kau pergi dekat H1 ke, H4 ataupun H1 ataupun M30. Dia tak ada formula yang khas. Tak semestinya okay, kau breakout sini, kau pergi time frame ni. Tak. Kalau macam tu bukan multi time frame. Multi time frame ni multi. Kau pergi satu-satu time frame, kau tengok apa dia buat, apa reaction dia. Jadi aku nak kau tengok apa yang ada dalam ni. Sebab dalam YouTube aku dah ajar kau pergi dekat time frame kecil, bila price datang retrace balik,
Apa yang kita nak tengok adalah reversal pattern. Reversal pattern. Ini adalah arah. Okey, aku buat bulatan. Ini adalah arah kenaikan. Okey, ini adalah arah kenaikan. Di sini adalah arah kenaikan. Manakala ini adalah retracement. Tapi macam mana kita nak tahu pengakhiran retracement? Kalau kita entry kat RBS, kadang-kadang dia boleh cari sampai support baru dia naik. Tapi kalau kita tunggu kat support, kadang-kadang dia nak ambil RBS dia terus pergi. Faham tak? Jadi macam mana kau nak confirm yang harga tu kat sini dia nak pergi ataupun dia nak turun bawah lagi baru dia pergi? Ada cara dia, iaitu menunggu chart pattern. Sebab itulah aku ajar tunggu chart pattern. Okey, chart pattern ni penting. Bila harga sampai dalam zone, kau boleh tunggu HNS, double bottom, triple bottom ataupun wedges. Okay. Yang ni aku ada ajar dalam YouTube. Kau kena pergi tengok. Sebab kalau aku ulang pun benda sama juga. Pattern HNS ni macam mana? Naik, buat bahu, buat kepala, turun, ambil bahu balik, turun. SL dia atas kepala. Okay. Untuk double bottom pula. Double bottom macam mana? Double top. Double top macam mana? Okay, dia naik, turun, naik, breakout support ni. Kat sini entry kita. SL kat mana? SL kat atas kepala. Ini konsep untuk double bottom. Double top dan double bottom. Untuk triple top dan triple bottom pun sama juga. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini support dia. Retest, sini entry, SL atas ni. Okay. Untuk wedges pun sama juga. Bila harga tu naik dalam zone, dia mesti membuat satu consolidation. Bila berlaku breakout, waktu dia retest support kat sini ni, support yang terakhir tu kita entry. SL kita atas ni sikit. Atas daripada wedges. Itu kita punya SL. Faham? Jadi untuk GJ ni, faham ke tak yang aku cerita tadi? Faham ke tak MZ ke siapa yang tanya tadi? Faham tak MZ? Yang Mat cerita tadi. Kau faham tak? Faham Alright. Jadi kau tak semestinya tunggu dekat support saja bila dia breakout resistance tu MZ. Kau boleh tunggu dekat resistance become support juga. Asalkan bila harga sampai zone tersebut, kau kena tunggu price action. Chart pattern ke, candlestick pattern ke, itu kita panggil sebagai price action. Alright. Kalau entry dengan engulfing boleh ke Mat untuk confirmation? Boleh bang, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah bang. Tapi pastikan engulfing tu pun kau multi time frame lah. Alright. Tunggu trendline breakout pun boleh kan Mat? Boleh bang, boleh, tak ada masalah. Key in chart pattern atau breakout lower time frame kan Mat? Betul, lower time frame Hamzat. Mat boleh share tak buku-buku Mat baca, nak baca juga? Boleh bang. Yang pertama, The Art of War. Okay. Yang kedua, The Art of Thinking Clearly by Dov Robelli. Yang ketiga, How to Win Friends and Influence People. Okay. Lepas tu yang keempat, 7 Habit of Successful Person. Nanti aku bagi gambar dalam channel. Kalau kau nak tengok, kau boleh belilah, kau boleh cari. Satu lagi buku yang aku tak dapat cari adalah The Investment ke apa. Buku tu daripada apa nama dia? Warren Buffett. Warren Buffett keluarkan buku. The Smart Investor, tak silap aku. Assalamualaikum Mat, baru masuk. Selamat datang bang. Okay, so aku nak bagi untuk ni. Untuk pair currency, M15 pun apa kau tanya ni? Untuk M15 pattern valid juga ke Mat? Yes, valid, tak ada masalah. Yang tu biasanya biasanya H4 punya SNR lah ataupun H1. Warren Buffett ni bukan calang-calang. Yes, kau boleh baca buku dia bang. Buku dia bagus, kau boleh baca. Dia banyak ilmu. Okay, so aku akan tunjuk untuk GJ dulu mana zone-zone yang kau boleh tunggu. Aku akan bagi harga. Okay, aku akan bagi harga untuk zone-zone yang kau boleh tunggu. Kat antaranya kat sini. Yang kedua, kat sini. Sini sampai sini. Ini adalah dia punya zone. Kalau kau tengok kan, kenapa aku buat dua harga tu? Kau cuba tengok. Nampak kalau aku ambil dari belakang? Kalau aku ambil dari belakang, kau akan nampak apa?
Nampak? Dia sebenarnya SNR, SBR, RBS sebenarnya bang. Cuba kau tengok. Kau kena selalu backtest sebab benda ni akan membuatkan hijab kau terbuka. Bila kau backtest ni, hijab kau confirm terbuka bang. Aku jamin lah. Okay. Ni sentuh, turun. Resistant. Ni breakout. Okay. Ni sentuh, dia naik. Support. Breakout. Sentuh, turun. Resistant. Sentuh, turun. Resistant. Ni dia breakout. So sini adalah satu destinasi juga. Valid zone ni. Zone ni kau boleh tunggu. Okay. Bila kita cakap zone ni tempat menunggu bang. Bukan tempat entry. Orang cakap, Mat, kenapa tembus? Kenapa tembus? Cuba kau tengok balik. Kau tunggu ke? Kau tak tunggu ke? Kau buat apa? Kau kena tunggu bang. Orang yang tak sabar ni memang tak ada ubat lah. Aku pun tak boleh tolong. Aku dah ajar cara buat duit. Lagi kau tak boleh sabar. Kau santai lah. Mesti dapat punya. Kau ingat je, dalam trading ni sebenarnya dia game menunggu bang. Setup ni nak cari 5 minit boleh cari. Tapi nak tunggu setup tu makan hari, memang gila punya. Makan hari. Tapi takkanlah setup daily kau dah tunggu 4-5 hari kan contoh. Oh bang, saya main setup swing daily bang. Saya tunggu 4-5 hari. Dah tunggu kau TP berapa pip? Saya 30 pip sudah TP dah bang. Secure profit. Kurang cerdik lah. Aku bukan nak cakap apa tapi kurang cerdik. Sebab apa tau? Kau dah bazir masa kau 3-4 hari untuk kau tunggu setup daily. Tapi benda jalan 30 pip, 25 pip kau dah kutip. Kau tunggu daily bang. Kalau kau nak 25 pip, kau nak 30 pip. Baik kau scalping daripada kau tunggu setup daily. Lagi jimat masa kau. Ni orang nak swing, kau nak swing. Tapi 30 pip kau dah kutip. Dia nak swing ni, dia bukan suka-suka boleh swing bang. Orang tu akan lalu fasa scalping dulu, dia akan lalu fasa intraday, barulah dia akan lalu fasa swing. Dia satu-satu bang. Dia bukan fasa yang mudah-mudah, cincai-cincai. Dia bukan macam tu. Okay. Untuk GU ni, aku nampak untuk GU, dia break resistant. Okay, dia break resistant kat sini. Okay, nampak dia breakout. Lepas tu dekat tempat breakout, dia ada buat satu base. Okay, ni base dia. Okay, ni base dia. Inilah tempat yang aku sedang tunggu chart pattern untuk dia buat. Aku sedang tunggu chart pattern. Dengan target, aku punya target untuk GU, dia nak naik. Ini target aku. TP aku kat mana? TP aku kat sini. Resistant. And then, yang kedua, sorry aku salah buat lah. Yang kedua dekat sini aku punya TP. Korang tolong alert lah. Aku takut korang terlepas setup yang best. Aku tak nak korang terlepas lah. So maybe kau boleh tunggu kat kawasan sini untuk TP. Harga dia aku boleh bagi harga. Ni kau nak screenshot pun kau screenshot, tak ada masalah. Mana tahu benda ni membantu kau buat profit ke minggu ni kan. Minggu esok ni. Rezeki kau lah. Boleh buat profit sama-sama kan. Sebab aku malam-malam memang aku buat mapping kalau hari minggu. Sebab esok aku just follow up dengan aku punya phone je. Aku buat mapping kat TradingView lah biasanya. Okay ni. Ini harga untuk GU. Tunggu dulu chart pattern, tunggu dulu reversal pattern baru kau masuk. Untuk GJ tadi, aku lupa nak bagi tahu something. Kau tengok kat sini. Dia ada satu base. Dia ada satu drop base drop kat sini. Rally base rally kat sini. Nampak yang aku buat ni. Jadi dengan syarat dia. Kalau GJ ni nak naik kan. Kalau GJ ni nak naik. Syarat dia apa? Syarat dia kena buat macam ni. Rally, base rally. Break yang ni. Datang base ni balik. Baru dia boleh fly. Dia kena batalkan rally base rally ni tadi. Dia kena buat rally base rally yang baru. Ingat kata-kata aku. Tapi kau kena ingat. Kalau base ni dia tak mampu nak break kan. Contoh. Aku bagi contoh lah. Okay, aku bagi contoh. Dia naik sampai sini, dia tak mampu break base ni. Naik, dia buat sideway, breakout, pull back, kau entry kat sini. SL kau atas ni, dia akan cari support lagi bawah. Kalau dia break lagi, dia akan pergi support lagi bawah ni pula. Kau ingat kata-kata aku ni. Pegang kata-kata aku. Tapi kalau dia tak mampu nak break sini, dia akan naik.
Dengan syarat dia kena break rally base rally. Sebab tu aku cakap kau kena faham jalan cerita bang. Dia bukan formula. Dia sebuah jalan cerita yang cantik dan kau kena faham jalan cerita dia. EJ macam biasa lah. EJ aku dah buat mapping dekat aku punya trading view. Okay, EJ aku dah buat mapping kat aku punya trading view. Ni lah EJ. Macam biasa EJ, trend dia dah menaik. Cuma yang aku nak fokus kat sini, naik, turun, naik, sini resistance, turun, naik, sini support, break, retest, turun. Sini resistance, break, sini breakout. Aku target dia akan retest sini menjadi support. Dia akan buat sideways, dia akan breakout, retest. Dia akan buat breakout trend line kat sini. Ni resistance, break, dia akan retest sekali lagi. Aku full margin kat kontak and then dia akan terbang lah. Ini target aku. Ini target aku untuk EJ. Okay, ini target aku untuk EJ. So aku target dia akan buat flat pattern lah kat sini. Okay. So setakat ni macam mana? Kau faham tak apa yang aku cuba sampaikan? Nanti aku akan bagi mapping harga-harga dalam channel. Aku akan bagi dalam channel harga-harga dia. Woi, come on. Kita ada